10 cadangan kertas konsultasi rakyat KKR bagi mengatasi masalah peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menimbulkan rasa tidak puas hati orang ramai sehingga perbadanan itu dikritik hebat. Wartawan B. Syahad, Junita Mat Rasid dan Amin Rizwan Ishak menemu bual Timbalan Ketua Eksekutif Dasar dan Operasi PTPTN, Mastur Rahman Mat Khalid untuk mengulas lanjut. Okey, ya, memang ini mungkin kalau kepada orang biasa mungkin apa dia kan, konsultasi rakyat. Konsultasi itu pun sudah satu perkataan yang mungkin ramai orang tak faham ataupun mungkin ini kali pertama baru kita dengar. Tapi sebenarnya saya nak memberi penjelasan bahawa konsultasi rakyat ini adalah menunjukkan bagaimana keterbukaan PTPTN dan PTPTN mengalu-alukan pandangan daripada rakyat tentang apa cadangan-cadangan yang telah diterima sebelum ini. Jadi sebenarnya konsultasi rakyat ini bukanlah sesuatu kita nak beritahu kepada rakyat bahawa ini dasar yang dilaksanakan oleh PTPTN atau ini dasar yang telah diluluskan. Tapi konsultasi rakyat ini membuka peluang kepada rakyat untuk memberi pandangan. Sama ada untuk memberi pandangan yang baru, cadangan yang baru, ataupun untuk memberi pandangan ke atas idea-idea yang telah kita bentangkan di dalam konsultasi rakyat ini. Jadi konsultasi rakyat ini juga sebenarnya untuk menggalakkan satu komunikasi yang bermaklumat yang tepat kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana di dalam konsultasi ini kita ada 3 bahagian, iaitu yang pertamanya kita bentangkan tentang data dan fakta-fakta semasa tentang PTPTN. Jadi ini bolehlah menjadi latar belakang kepada apa yang perlu difikirkan oleh rakyat di dalam memberikan pandangan. Dan seterusnya di bahagian kedua kita ada bentangkan 10 idea. Yang penting di sini kita katakan bahawa kita ada 10 idea. Tetapi di mana kita dapat 10 idea ini? Sebenarnya bermula daripada akhir tahun lepas sehingga ke bulan Mac dan juga awal bulan April, kita sebenarnya ada sesi libat urus atau engagement dengan pelbagai pihak yang berkepentingan untuk mendengar. Kerana kita tak boleh nak bercakap atau kita tak boleh nak memanggil semua rakyat pada satu-satu masa. Jadi kita telah pun mengenal pasti kumpulan-kumpulan yang berkepentingan seperti majikan, agensi-agensi kerajaan dan juga swasta, NGO, kita juga ada golongan belia, kita ada juga golongan daripada mahasiswa, kita ada juga golongan daripada ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, yang mana mereka memberikan pandangan daripada sudut masing-masing dan selain itu memberikan juga cadangan. So daripada cadangan-cadangan ini sebenarnya yang kita kumpulkan dan kita bentangkan sebagai idea yang kita terima semasa sesi engagement dengan pihak-pihak berkepentingan ini. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita ada beberapa sesi pihak berkepentingan dengan jumlah mereka yang memberi pandangan yang agak terhad. Jadi dengan adanya konsultasi rakyat ini, kita telah mengeluarkan perkara ini kepada rakyat Malaysia supaya mereka ada peluang untuk membaca, supaya mereka ada peluang untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang idea ini. Sama ada idea ini rasional, ada idea ini tidak rasional, idea ini memang patut dilaksanakan atau idea ini tidak patut dilaksanakan. Jadi ini adalah sebenarnya sekadar idea semata-mata. Jadi sekiranya rakyat Malaysia semua masuk ke portal untuk melihat kertas konsultasi rakyat ini, mereka akan dapat membaca keseluruhan apa yang kita bentangkan di dalam ini. Dan seterusnya di bahagian yang ketiga konsultasi rakyat ini, kita meminta pandangan daripada rakyat. Mereka boleh memberikan komen sama ada menyukai idea yang dibentangkan ataupun menambah baik idea ataupun menyatakan tidak suka dengan idea, dan mereka juga boleh memberikan alternatif idea yang baru. Jadi saya lihat juga beberapa hari ini selepas konsultasi ini dibuka kepada orang ramai,
Saya juga melihat bahawa memang ada pandangan-pandangan lain yang diberikan dan ada juga cadangan-cadangan bernas yang mungkin boleh diambil oleh PTPTN. Jadi adalah baik sekiranya mereka yang menyuarakan perkara-perkara ini masuk ke portal konsultasi rakyat supaya mereka boleh register tentang pandangan mereka, dan juga untuk pastikan bahawa mereka telah membaca maklumat sebenar tentang PTPTN ini. Tujuan PTPTN tidak lain dan tidak bukan dalam kita memperkenalkan konsultasi rakyat ini adalah untuk memberi peluang kepada rakyat untuk memberi pandangan, dan pada masa yang sama kami juga perlu pastikan bahawa fungsi PTPTN ini dapat diteruskan dari sekarang sehingga generasi yang akan datang. Kerana apa yang dilaksanakan oleh PTPTN adalah penting. Kita nak pastikan bahawa dalam pada kita nak beri kurang bebanan keuangan kepada pembayar-pembayar balik pinjaman PTPTN ini, kita nak pastikan juga bahawa kedudukan keuangan PTPTN terus mampan ataupun sustainable untuk kita berikan kepada peminjam-peminjam yang akan datang. Adalah agak tidak adil sekiranya peminjam-peminjam sedia ada sekarang menikmati pinjaman daripada PTPTN tetapi tidak mengambil kira keperluan anak-anak kita generasi yang akan datang. Jadi itu yang kita harapkan kepada rakyat untuk memberi pandangan yang sebaik mungkin, dan saya pasti rakyat Malaysia ini terdiri daripada pelbagai golongan. Mungkin mereka terdiri daripada ahli perniagaan, ibu bapa yang mungkin ada anak kecil, ataupun peminjam-peminjam sendiri. Sebab peminjam kita juga ada peminjam yang memang telah menyelesaikan pinjaman mereka. Ada peminjam yang telah pun membuat bayaran balik dengan konsisten. Ada peminjam yang tidak membuat bayaran balik. Dan mungkin ada mereka yang nak menyatakan apa masalah yang mereka hadapi dalam membuat bayaran balik. Ini sebenarnya peluang kepada rakyat untuk berkongsi dengan PTPTN, dan seterusnya kita akan kongsikan dengan Kementerian Pendidikan, kita akan kongsikan dengan kerajaan. Maknanya semua orang boleh take part untuk dengan. Ya, boleh. Kita tidak ada halangan selagi mereka boleh masuk ke laman web portal PTPTN iaitu www.ptptn.gov.my/kertas-konsultasi-rakyat. Jadi melalui kata ini mereka boleh membaca dan mereka boleh memberi pandangan, dan seterusnya sekiranya mereka masih lagi memerlukan penjelasan lanjut atau rasa tak puas hati kerana membaca secara online, mereka boleh mendaftar untuk sesi-sesi town hall yang akan kita adakan, di mana ada beberapa lokasi yang kita adakan town hall ini. So di sana kita ada lokasinya di beberapa IPT dan juga tarikhnya. Jadi mereka boleh mendaftar diri di sana. Agak susah untuk kalau sekiranya kita nak mengambil pandangan di media sosial, kerana kita perlu meneroka ke media sosial yang tanpa sempadan ini. Jadi kita berharap kepada mereka di luar sana, kepada rakyat Malaysia, suarakan pandangan di portal ini, kerana itu adalah penting untuk mereka, untuk anak-anak mereka, generasi yang akan datang. Setakat ini kita tidak ada sasaran, tapi kita mengharapkan satu jumlah yang besar atau satu jumlah yang signifikan untuk memberikan pandangan, kerana tempoh yang agak lama kita berikan daripada 16 Mei 2019 sehingga 13 Jun nanti. Jadi tempoh yang panjang ini saya rasa cukup panjang untuk cukup ramai rakyat Malaysia masuk ke portal ini. Seperti yang disampaikan oleh Encik Wan Saiful, pengerusi PTPTN, bahawa selepas proses konsultasi ini ditutup, kita akan membuat analisis dan juga dapatan daripada pandangan-pandangan rakyat ini, dan seterusnya akan dibentangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana kita akan bentangkan kepada Yang Berhormat Menteri sebelum perkara-perkara ini akan dibawa kepada Jemaah Menteri. Dan pada masa yang sama sebenarnya perkara ini bukan sahaja dikendalikan oleh PTPTN sepenuhnya, kerana kita ada satu panel khas yang telah dibentuk, yang mana mereka bukanlah terdiri daripada anggota PTPTN, mereka adalah daripada golongan profesional
daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran yang akan membantu PTPTN di dalam mengeluarkan laporan daripada proses konsultasi ini. Kalau kadang sekiranya Kabinet akan melihat, mungkin kita akan melihat analisis mungkin apa pandangan daripada rakyat dan kita bawa berdasarkan kepada pandangan berkenaan, tetapi mungkin juga dalam proses itu Kabinet mungkin ada ada satu solusi yang lebih baik atau merasakan cadangan yang diberikan oleh PTPTN ini tidak sewajarnya dilaksanakan, itu adalah keputusan Kabinet. Kami menjalankan amanah yang telah diberikan oleh kerajaan untuk memastikan PTPTN dapat menyediakan satu skim bayaran balik yang tidak membebankan peminjam, yang mana dalam pada masa yang sama juga untuk memastikan kelestarian keuangan PTPTN, kerana kerajaan nak pastikan kita dapat membantu anak-anak kita untuk ke institusi pendidikan tinggi. Tak adil rasanya kalau kita dapat masuk IPT tetapi tiba-tiba anak kita tak dapat masuk IPT kerana tidak ada kemudahan keuangan ini. Daripada PTN? Bukan. Memang pada hari berkenaan juga kita dah tegaskan bahawa idea-idea yang kita bentangkan ini adalah daripada sesi round table yang terdahulu. Kita telah bincangkan bersama-sama. Dan saya rasa inilah pentingnya rakyat untuk sama-sama memberi maklum balas kepada PTPTN supaya kami tahu pandangan sangat penting. Akan menyukarkan rakyat kan? Saya rasa kalau rakyat Malaysia nak tengok nanti kita ada cadangan itu iaitu tentang idea itu ada pada idea 6 di mana penguatkuasaan yang lebih tegas terhadap mereka yang tidak membayar balik dalam tempoh yang lama. Jadi kita sudah letakkan di situ bahawa dalam tempoh yang lama. Jadi mungkin apa yang boleh rakyat berikan maklum balas, mungkin rakyat memberi maklum balas tentang berapa lamakah tempoh bayaran balik yang lama itu sebelum seseorang peminjam itu dikenakan tindakan-tindakan yang dicadangkan oleh pihak-pihak yang telah kita temui sebelum ini. Jadi kalau ditengok langkah-langkah baru yang kita terima adalah tentang pembaharuan pasport, tentang pembaharuan lesen memandu, pembaharuan dan bagi pendaftaran lesen perniagaan, pembayaran cukai jalan, dan juga kita nak bukan kita lah cadangan bahawa sebab mereka kata bahawa mungkin PTPTN ini terlalu mudah. Apa pun yang berlaku kepada peminjam yang terdahulu walaupun tidak bayar tetapi PTPTN masih memberikan pinjaman kepada keluarga yang terdekat. Jadi dicadangkan agar sekiranya ada peminjam yang sama ada tak bayar langsung atau tidak membayar balik dalam tempoh yang panjang, tidak diberikan pinjaman kepada immediate family, kepada keluarga yang terdekat mereka. Jadi saya rasa key point dekat sini adalah tidak membayar balik dalam tempoh yang lama. Dan ada juga pihak yang mengatakan tentang saya ada membaca contohnya macam kata PTPTN akan melaksanakan sekatan keluar negara dan sebagainya. Jadi saya rasa isu sekatan keluar negara memang tidak ada pun di dalam cadangan yang dibentangkan ini. Memang saya rasa rata-rata mereka yang kita temui memang mengatakan bahawa untuk tidak melaksanakan sekatan perjalanan. Jadi itu saya rasa tidak perlu dijadikan isu, tetapi mungkin memberi idea tentang bagaimana pelaksanaannya atau apa yang perlu dibuat kepada mereka yang tidak membuat bayaran balik dalam tempoh yang lama. Kerana kalau terlalu lama tak bayar, berapa lama PTPTN boleh bertahan dengan kedudukan keuangannya. So, kita harap mereka dapat melihat idea ini dengan open-minded, dengan maknanya bukan melihat kepada penguatkuasaan lebih tegas kepada peminjam PTPTN, tidak, tapi penguatkuasaan lebih tegas terhadap mereka yang tidak membayar balik dalam tempoh yang lama. Jadi mungkin
kita boleh sebut secara ringkas tentang idea-idea yang ada di dalam kertas konsultasi rakyat yang dibentangkan, ya, yang mana idea pertama iaitu penangguhan bayaran balik bagi peminjam yang berpendapatan 2,000 dan ke bawah. Jadi sebenarnya kalau dilihat kepada penerangan yang diberikan, kita ada nyatakan kenapa kita mencadangkan, bukan kita mencadanglah, kenapa mereka menyatakan bahawa berpendapatan bawah 2,000 ini boleh ataupun wajar ataupun sesuai untuk diberikan penangguhan. Kerana ia memberi mungkin kebaikan kepada kedua-dua pihak. Bagi peminjam juga mungkin tahap pendapatan 2,000 ini mampu membuat bayaran balik pada jumlah yang minimum. Manakala di pihak kerajaan dan PTPTN, sekiranya peminjam berpendapatan 2,000 ke bawah ini yang ditangguhkan je, diberikan penangguhan bayaran balik, maka hanya 26% sahaja yang diberikan penangguhan ini, dan ini memberikan kutipan kepada PTPTN sebanyak 2.1 bilion anggaran kutipan. So anggaran kutipan ini maka mampulah PTPTN untuk meneruskan pembiayaan pinjaman kepada pelajar-pelajar baru, kan. Kalau tak ada, mungkin PTPTN kena pinjam, ataupun mungkin PTPTN kena hentikan bilangan peminjam yang perlu kita beri. Kalau ikut sekarang, pada masa ini kaedah yang kita gunakan adalah berdasarkan kepada jumlah pinjaman peminjam, yang mana antara tempoh bayaran baliknya antara 5 tahun ke 20 tahun. Jadi kalau kursus yang diikuti jumlah pinjamannya lebih besar, maka tempoh bayaran balik yang lebih panjang dan ansuran bulanannya agak panjang. Jadi sebab itulah yang ini di dalam idea yang ketiga kita kata untuk peminjam-peminjam baru nanti, bukan untuk peminjam-peminjam sedia ada, kerana kita tahu bahawa peminjam sedia ada, mereka yang bayar ini dah mampu untuk membuat bayaran balik pada sedia ada. Tetapi untuk peminjam-peminjam yang baru nanti, ada cadangan untuk menggantikan dengan bayaran balik berdasarkan kepada pendapatan. Kenapa mereka mencadangkan begini? Adalah kerana kalau berdasarkan kaedah sedia ada ini, bayaran balik ni tidak mengambil kira pendapatan. Jadi kalau sekiranya contoh, sekiranya kalau mereka ada pinjaman yang RM10,000 untuk 5 tahun tempoh bayaran balik, mereka perlu bayar balik sebanyak RM175. Tapi kita tak tahu pun pendapatan dia berapa ribu. Sama ada pendapatan dia RM2,000 atau pendapatan dia RM10,000. Jadi untuk pada masa yang akan datang, kumpulan-kumpulan yang kita jumpa sebelum ini berpandangan bahawa bayaran balik itu perlu diukur berdasarkan pendapatan. Bermakna sekiranya pendapatannya rendah, mereka perlu bayar balik pada jumlah yang rendah, dan sekiranya mereka berpendapatan tinggi, bayar balik pada jumlah yang lebih tinggi. Mungkin ini adalah lebih adil kepada semua orang kerana bebanan bayaran balik itu diukur pada jumlah pendapatan. Pada masa ini sebenarnya kita masih meneruskan dasar sedia ada bayaran balik lah. Ya, jadi mereka yang telah pun berkomitmen untuk membuat bayaran balik, walaupun ditangguhkan potongan gaji berjadual sebagaimana yang diumumkan dahulu, tetapi bayaran balik masih lagi diterima daripada mereka. Mereka ini adalah mereka yang memang meneruskan tanggungjawab untuk membuat bayaran balik. Kita boleh tengok apa yang kita telah kemukakan di dalam konsultasi rakyat, ya, yang mana 49% daripada peminjam yang sepatutnya membuat bayaran balik adalah mereka yang bertanggungjawab. Ini adalah data, sumber data daripada statistik kita sehingga 31 Disember 2018. Yang mana kalau kita tengok 49% bertanggungjawab, 51% tidak bertanggungjawab ataupun culas. Jadi about hampir lebih kurang sama, tapi sebenarnya lebih berat kepada beramai sikit yang tidak bertanggungjawab ataupun culas. So daripada 49% yang bertanggungjawab ini, 26% sebenarnya telah pun membuat penyelesaian penuh, kan? Iaitu kutipan untuk mereka ini sebanyak 5.9 bilion, dan seterusnya 23% lagi membuat bayaran balik secara konsisten. Jadi mereka ini tanpa kira apa jua berlaku,
Kalau daripada dulu dia bayar RM100 setiap bulan, maka sehingga kini mereka masih meneruskan bayaran balik mereka. Jadi biasanya mereka yang buat bayaran balik konsisten ini tidak kiralah sama ada membuat potongan gaji, auto debit, direct debit, dan juga ada yang memang membuat secara internet banking atau datang ke kaunter PTPTN tanpa gagal pada setiap bulan. Dan seterusnya untuk 51% peminjam yang culas, 32% sebenarnya mereka bayar tapi membuat bayaran balik secara tidak konsisten. Jadi tidak konsisten ni bermakna mereka ada mempunyai tunggakan. Mungkin dia orang bayar sebulan, selang 2 bulan ataupun sekali setahun. Mungkin mengikut kadar yang mereka mampu untuk buat bayaran balik. Dan yang akhir sekali daripada 51% tu 19% ataupun 355,000 peminjam tidak pernah membuat bayaran balik dengan jumlah keseluruhan tunggakan mencecah 2.8 bilion. Ya, kita harap sebenarnya dengan data-data yang kita bentangkan ini, kami berharap 356,000 peminjam yang tak pernah bayar balik ini juga antara mereka yang akan participate di dalam konsultasi rakyat ini. Maknanya mereka, inilah peluang untuk mereka melihat data, kan, data ya, dan saya berharap ini juga memberi mereka sedikit pandangan bahawa bayaran balik daripada peminjam PTPTN ini adalah merupakan sumber dana untuk PTPTN berikan kepada anak-anak lain pula selepas ini. Okey, kita tidak ada kajian yang khusus lah kerana di PTPTN sebenarnya semasa kita memberi pinjaman, pinjaman itu diberikan kepada pelajar-pelajar IPT, betul? Mereka yang memang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya mereka menandatangani perjanjian dengan PTPTN yang mana di dalamnya ada terma-terma, termasuk terma bayaran balik serta terma-terma tindakan-tindakan yang lain lah, yang mana patut diambil oleh peminjam ataupun boleh diambil oleh PTPTN. Kita tidak mengambil maklumat tentang pendapatan dan tidak menjadi keperluan untuk mereka mengemaskini maklumat pendapatan kerana pada PTPTN adalah tentang bayaran balik mereka. Dan saya rasa sebelum ini kita pun kita ada inisiatif yang mana mereka boleh membuat penstrukturan semula. Kalau dilihat kepada data yang dibentangkan juga pada kertas yang dibentangkan ini, kita katakan bahawa PTPTN telah pun merealisasikan cita-cita rakyat Malaysia untuk mendapat akses ke pendidikan tinggi, yang mana sehingga kini 3 juta peminjam telah pun mendapat manfaat daripada pinjaman PTPTN, dan PTPTN telah pun mengeluarkan 56 bilion untuk memberi pinjaman kepada mereka. Dan nak membuat bayaran balik juga mudah, dan seterusnya sekiranya mereka tak mampu sebelum ini, kita benarkan penstrukturan dengan seterusnya dengan kos pinjaman yang amat rendah, iaitu hanya 1% sahaja berbanding sekiranya mereka perlu membuat pinjaman daripada institusi keuangan ataupun daripada sektor pembiayaan komersial yang lain. Jadi saya harap maklumat-maklumat ini diteliti oleh rakyat dalam mereka membuat pertimbangan. PTPTN ini adalah organisasi ataupun badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi walau apa jua yang kita laksanakan, ia adalah berteraskan kepada hasrat kerajaan secara keseluruhannya. Jadi saya percaya bahawa rakyat Malaysia tahu di Kementerian Pendidikan hasratnya adalah untuk melahirkan mereka yang dapat melanjutkan pengajian ke pendidikan tinggi, mereka yang berilmu, jadi mereka yang boleh memberi sumbangan balik kepada negara. Jadi di PTPTN kita memberi sokongan kepada hasrat murni kerajaan ini. Walaupun mana kerajaan pun
Jadi di PTPTN kita menyokong apabila kerajaan kata kita perlu sediakan tempat, kita perlu berikan peluang kepada rakyat untuk melanjutkan pengajian ke pendidikan tinggi. Di PTPTN kita menyediakan kemudahan kepada mereka yang mempunyai masalah keuangan dapat tawaran melanjutkan pengajian ke IPT. Objektif PTPTN adalah untuk memastikan bahawa mereka boleh masuk IPT tanpa halangan kerana masalah keuangan. Ini dihasilkan bersama-sama dan bukan kita plug daripada plug from the air orang kata, tetapi melalui sesi-sesi libat urus. Kita faham bahawa memang ada perkara yang mungkin menjadi kontroversi kepada pelbagai pihak, ya. Dan sebenarnya kalau kat depan ni kita ada kata siapa perlu ambil bahagian, siapa yang perlu beri pandangan kepada konsultasi rakyat ini. Kalau kita nak sebut mudahlah, duk konsultasi kan, mungkin mak ayah apa semua tak tahu apa konsultasi. So kita nak kata mungkin survey ataupun mungkin kajian. Laporan, mungkin kajian, kita nak pandangan kan. Siapa yang perlu ambil bahagian? Yang pertama kita kata peminjam. Kenapa peminjam? Kerana kita care tentang suara mereka. Mereka adalah peminjam, mereka yang akan buat bayaran balik. Jadi kita perlu tahu masalah mereka. Kerana sebelum ni kalau orang tanya kenapa peminjam PTPTN tak bayar, kita tidak ada jawapan yang konklusif tentang perkara ini, ya. Yang kedua, pelajar atau bakal peminjam. Mungkin mereka yang di tingkatan 6, ya, lepasan STPM, lepasan SPM, lepasan matrikulasi, lepasan asasi yang mungkin akan masuk ke IPT tidak lama lagi, pada intake arus perdana ini, mereka juga boleh memberi pandangan apa yang mereka harapkan. Mungkin mereka kata bahawa mereka mengharapkan pinjaman PTPTN ini ada untuk mereka nanti, ataupun mungkin ada apa-apalah untuk pastikan mereka dapat masuk IPT. Seterusnya ibu bapa. Ibu bapa ini juga terbagi kepada beberapa golongan ibu bapa, sebab mungkin ada pada ibu bapa muda yang juga peminjam. Ada ibu bapa muda yang ada anak yang mungkin kategorinya anak kecil lagi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang mungkin ingin melihat perkara ini dalam jangka masa panjang. Juga ada ibu bapa yang mungkin anaknya tahun ini SPM, tahun depan SPM, dan dia kata dia nak anak dia berjaya dengan cemerlang, anak dia nak masuk IPT, tapi apakan daya mungkin memerlukan bantuan keuangan. So apabila ini diperlukan, kita perlu mendengar apa yang mereka akan katakan tentang pinjaman PTPTN. Seterusnya pembayar cukai. Pembayar cukai adalah juga mereka yang contribute, kerana kita tahu bahawa pendapatan kerajaan daripada pembayar cukai, yang mana itu akan menampung apa-apa yang perlu ditampung oleh kerajaan. Jadi sekiranya tidak ada PTPTN, mungkin mereka perlu menampung keperluan keuangan pelajar-pelajar ini melalui pembayar cukai. Seterusnya institusi pendidikan tinggi ini, kerana mereka adalah tempat di mana anak-anak akan masuk belajar. Jadi apa yang penting di sini adalah institusi pendidikan tinggi juga perlu melihat bagaimana pentingnya mereka untuk memastikan bahawa mereka memberikan kursus-kursus yang berkeboleh pasaran yang tinggi ataupun kursus-kursus yang berkualiti bagi memastikan bahawa pelajar keluar dapat kerja dan boleh bayar balik PTPTN. Seterusnya majikan, kerana di dalam kertas ini kita ada dikemukakan idea bahawa potongan gaji merupakan salah satu kaedah untuk memastikan bayaran balik secara konsisten. Jadi majikan boleh juga memberikan pandangan. Mungkin juga jika tidak pandangan tentang potongan gaji, majikan mungkin ada pandangan tentang peminjam-peminjam PTPTN yang merupakan kaki tangan mereka, atau mereka mungkin juga boleh memberi pandangan tentang pendapatan graduan-graduan. Mungkin mereka boleh katakan tentang fresh graduate, berapa permulaannya, berapa tempoh untuk mencapai satu-satu tahap pendapatan. Seterusnya badan bukan kerajaan, institusi keuangan, ahli parlimen dan juga wakil rakyat. Institusi keuangan juga penting, mereka yang pakar dalam keuangan juga penting untuk memberi pandangan, kerana mungkin perlukan tentang perbelanjaan berhemah, perancangan keuangan dan sebagainya. Jadi
itulah kita harap seluruh rakyat Malaysia mengambil peluang ini untuk memberikan pandangan mereka. Okey. Yang itu saya kata tak bolehlah saya nak kata mungkin nak laksana, mungkin tak laksana, tapi kita boleh tengok ini melalui idea yang telah kita paparkan juga, iaitu idea yang diterima semasa sesi libat urus, iaitu idea yang ke-9, yang mana mengurangkan jumlah pinjaman dan secara beransur-ansur menamatkan pinjaman kepada institusi pendidikan tinggi swasta dan kursus-kursus yang berprestasi rendah. Yang sebenarnya apa yang dicadangkan ini bukan hanya kerana kita nak ambil kepentingan mana-mana pihak, tapi kepentingannya yang pertama kepada peminjam supaya mereka ada jaminan pekerjaan. Bila mengikuti kursus yang berkualiti, kursus yang diperlukan oleh industri, maka sudah pasti apabila mereka keluar nanti mereka boleh mendapat pekerjaan. Jadi itu adalah satu perkara yang penting lah. Jadi walaupun ini adalah idea yang ke-9, kita pun telah meneliti bahawa kalau kita nak laksanakan pun cadangan ini ada pandangan daripada mereka kalau nak laksana pun mungkin tidak boleh dilaksanakan secara tiba-tiba, kan. Idea-idea yang dilontarkan ini, yang dipaparkan ini adalah sebenarnya idea-idea yang kalau nak dilaksanakan perlu secara strategik, kan. Mungkin ada tempohnya sebelum dilaksanakan. Sebagai contoh tadi, apabila kita nak buat potongan gaji berjadual, kita hanya menyasarkan dicadangkan hanya kepada peminjam-peminjam baru supaya dia tidak mengganggu ekosistem bagi peminjam yang telah pun sedia ada membuat bayaran balik. Ya. Ini mungkin kenapa pandangan ini dibuat oleh mereka adalah kerana berdasarkan kepada pengumuman yang lepas, yang mana apabila peratusan-peratusan telah ditabelkan, tetapi mungkin ia berbeza dengan bayaran yang telah pun dibuat oleh mereka yang konsisten membuat bayaran balik. Jadi to be fair, ya, kumpulan yang kita jumpa mengatakan bahawa okey, boleh laksana, tetapi dicadangkan untuk dilaksanakan kepada peminjam-peminjam baharu. Ditanggung oleh okey, seperti yang kita tahu bahawa pinjaman PTPTN ini jumlah yang kita berikan sebenarnya bukan tertakluk terus kepada yuran yang dikenakan oleh IPT. Sebenarnya kita ada 3 jumlah pinjaman, iaitu pinjaman maksimum untuk golongan B40, pinjaman sehingga 75% daripada maksimum untuk golongan M40, dan seterusnya hanya 50% daripada maksimum untuk golongan T20. Tapi jumlah maksimum ni sebenarnya kita tidak ambil yuran sebenar di IPT. Sebab tadi semua tahu bahawa kita menaja lebih 500 institusi pendidikan tinggi. Jadi kalau kita nak match dengan yuran setiap IPT, dia akan menjadikan kita banyak, sama ada komitmen kita akan menjadi lebih besar ataupun terlalu banyak kadar jumlah pinjaman yang perlu diberikan. Jadi kita telah menetapkan jumlah pinjaman mengikut peringkat pengajian dan juga mengikut jenis IPT, sama ada IPTA, Universiti Awam ataupun IPTS. Jadi mungkin jumlah itu ada orang mencukupi untuk menampung, ada orang mungkin kata tidak mencukupi. Tapi di pihak PTPTN kita memberikan pinjaman kepada pelajar pada jumlah yang bersesuaian dengan mereka, dan kita berpandangan bahawa sekiranya memang ada ibu bapa yang di dalam kategori memerlukan bantuan-bantuan sebegini, mereka adalah wajar untuk mereka mungkin menghubungi jabatan-jabatan tertentu yang terlibat dengan perkara ini. Mungkin Jabatan Kebajikan ataupun Pusat Zakat dan sebagainya lah. Saya tak nak sentuh. Okey, tapi kita sememangnya secara konsisten sentiasa meneruskan program-program, sama ada program outreach ataupun berbagai program untuk memastikan bahawa maklumat tentang skim simpanan pendidikan nasional atau SSPN ini sampai kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita sentiasa mengadakan program-program galakan kepada mereka untuk membuat simpanan demi masa depan anak-anak. Sebenarnya SSPN memang sepatutnya menjadi pilihan utama kepada ibu bapa dalam menyiapkan
ataupun merancang keperluan kewangan untuk pendidikan tinggi anak-anak. Kerana dia adalah satu simpanan tetapi mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan yang lain, seperti keistimewaan yang dijamin, simpanan yang dijamin oleh kerajaan. Kadar dividen yang kita berikan juga adalah sangat kompetitif dengan produk simpanan yang ditawarkan oleh institusi kewangan yang lain. Dan pada kebiasaannya, terutama bagi ibu bapa yang perlu membayar cukai, simpanan dalam SSPN ini diberikan pelepasan taksiran cukai. Dan pada tahun 2019 ini, sebagai tanda kita memang menggalakkan ibu bapa untuk membuat penabungan, pelepasan taksiran cukai ini telah dinaikkan daripada sebelum ini RM6,000 ke RM8,000. Okey, harapan PTPTN dalam menerbitkan konsultasi rakyat ini adalah harapannya agar semua pihak tanpa mengira kumpulan untuk memberi sumbangan pandangan yang positif tentang langkah-langkah ataupun tindakan yang perlu diambil oleh PTPTN. Saya rasa kita objektif ataupun matlamat PTPTN dan matlamat kumpulan mereka adalah sama, iaitu hendak memastikan bahawa PTPTN ini ada kelangsungan kewangan untuk pada masa hadapan dan pada masa yang sama untuk mengurangkan beban peminjam-peminjam PTPTN di dalam membuat bayaran balik. Jadi dalam kita untuk mencapai objektif yang sama, kami berharap mereka juga akan memberi komen yang positif, komen yang terbuka dan sama-sama juga untuk melihat maklumat yang dibentangkan di dalam konsultasi rakyat. Okey, tapi sekali lagi mungkin saya nak minta, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia mengambil peluang keemasan yang disediakan oleh PTPTN ini untuk memberi peluang kepada rakyat, sama-sama memberi pandangan, sama-sama untuk melihat maklumat secara rasional. Maka layarilah portal www.ptptn.gov.my/kertas konsultasi rakyat. Kalau rasa tak ingat tentang belakang kertas konsultasi rakyat, sebenarnya terus masuk saja ke portal PTPTN www.ptptn.gov.my. Memang di situ ada ruangan yang boleh terus klik untuk ke konsultasi rakyat ini. Jadi saya memang menyeru kepada semua pihak untuk memberi pandangan mereka, dan kepada mereka yang telah pun masuk ke konsultasi rakyat ini dan telah pun memberi pandangan, yang mana sejak 16 Mei yang lalu kita buka, PTPTN sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih, dan seterusnya kami mengalu-alukan dan menghargai mereka yang lain untuk sama-sama memberikan pandangan. Dan tempoh untuk konsultasi rakyat ini adalah daripada 16 Mei 2019 sehingga 13 Jun 2019. Dan seterusnya kepada mereka yang masih berhasrat untuk ke sesi-sesi town hall PTPTN, kita akan berada di Universiti Melaya pada 23 Mei 2019, di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang pada 25 Mei, di Universiti Malaysia Terengganu pada 27 Mei, di Universiti Malaysia Sabah pada 29 Mei dan yang akhir sekali di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada 31 Mei 2019. Jadi daftar melalui portal konsultasi rakyat ini untuk anda boleh sama-sama hadir ke sesi-sesi ini. Dan kepada kumpulan-kumpulan lain juga kita akan membuat jemputan sekiranya ada sesi-sesi yang lain.